Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pelajar semua, pada hari ini Ustazah akan teruskan kelas adab kita dengan adab berjiran dan bermasyarakat. Okey, kelas sebelum ni Ustazah dah terangkan dekat kamu apa maksud jiran, apa maksud orang yang lebih tua, apa maksud orang tua dan orang dewasa, bagaimana kita nak beradab dengan orang tua dan orang dewasa, kan? Okey, tapi hari ini Ustazah akan terangkan kepada kamu pula. Tajuk kita pada hari ini adalah apa? Cara menjaga hubungan baik dengan jiran dan orang tua. Cara bagaimana kita nak menjaga hubungan baik dengan jiran dan orang tua. Yelah, jiran kita pun terdiri daripada orang-orang yang lebih tua daripada kita juga, kan? Jiran kita ada yang muda pada kita, ada yang sebaya kita, ada yang lebih tua daripada kita. Jadinya hari ini topik kita cara, kaedah bagaimana nak menjaga hubungan baik dengan jiran. Okey. Yang pertama, benda pertama sekali yang kita boleh buat untuk menjaga hubungan baik kita dengan jiran adalah mendoakan kesejahteraan mereka. Ini cara yang paling senang dah orang kata. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga kesejahteraan mereka. Allah memberi mereka kesihatan yang baik. Apa yang kita doakan untuk diri kita doakan juga untuk jiran kita. Kita doakan kepada Allah supaya Allah pelihara hubungan baik kita dengan jiran kita. Penting tahu doa ni. Kenapa doa ni penting? Mungkinlah kan, kadang-kadang kita ni tak perasan ada kata-kata kita yang boleh menggores hati jiran kita. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga hubungan baik kita dengan jiran kita, mungkin bila ada perkara-perkara yang kita tak perasan tu, jiran kita pun dia tak ambil hati dengan kita. Jadi hubungan baik kita dengan jiran kita pun terpelihara. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, bertukar juadah. Bertukar juadah. Juadah ni apa? Juadah tu adalah makanan. Bertukar-tukar makanan dengan jiran. Okey, kalau kita masak kan, kita masaklah lebih sikit. Masak lebih sikit, hantar dekat jiran rumah sebelah. Contohnya kan, masak cok kodok ke kan. Masak kari ikan ke. Jiran sebelah rumah kita, dia bau tahu apa yang kita masak tu. Jadinya kalau kita ada rezeki lebih, kita masaklah lebih sikit. Hantarlah sepinggan dekat rumah jiran kita. Jiran kita pun bila kita hantar makanan dekat dia, dia akan rasa apa? Dia akan rasa sangat gembira. Oh, jiran aku ni ingat dekat aku rupanya ya. Tapi ingat, kita bagi dekat orang apa-apa saja, kita kena bagi dengan hati yang ikhlas. Jangan mengharapkan apa-apa balasan. Tak kisahlah jiran kita tu nak balas balik ke, tak balas balik ke, tak kisah. Yang pasti kita menghulurkan. Kita berkongsi rezeki dengan jiran kita. Kita menghilangkan keteringginan jiran kita. Yelah bila kita masak, jiran sebelah rumah kita bau apa yang kita masak. Jadi kan bila kita hulurkan sedikit makanan dekat dia, dia akan rasa gembira. Dalam masa yang sama, dia akan mengeratkan lagi hubungan baik kita dengan jiran, dengan orang yang ada di sebelah rumah kita. Okey, yang ketiga, memenuhi jemputan jiran. Contohnya kan, jiran rumah kita jemput kita sebab ada parti hari jadi. Jadi kita pun kita memenuhi jemputan jiran tu. Kita pergilah meraikan majlis yang jiran kita buat tu. Ataupun contoh lain apa? Jiran kita buat kenduri tahlil. Kan? Dia jemput kita suruh datang. Kita pun datanglah. Itu sebagai apa? Sebagai tanda kita meraikan majlis dia. Dalam masa yang sama juga dia akan apa? Dia akan mengeratkan hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang antara kita dan jiran kita. Okey, seterusnya yang keempat,
saling menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tengok contoh gambar dekat bawah ni. Siapa ni? Ali, nampak tak dia tolong. Dia tengok nenek ni dah berusia nak lintas jalan. Ini salah satu contoh lah macam mana kita nak berbuat baik dengan jiran dan orang yang lebih tua daripada kita. Tengok contoh ni. Ali ni dia tolong nenek ni melintas jalan. Okey, contoh yang lainnya apa? Tengok gambar sebelah ni. Gambar apa ni? Ni gambar apa? Bergotong royong potong bawang kan? Potong bawang, potong apa lagi ni? Ini adalah situasi sewaktu hendak kenduri. Okey. Contohnya, bila jiran kamu hendak melakukan majlis kenduri, mesti banyak kerja nak kena buat kan? Jadi kamu pergilah rumah jiran kamu, tolonglah apa-apa yang patut dekat jiran kamu tu kan? Contohnya macam bila nak masak-masak, mesti ada banyak benda nak kena buat kan? Nak potong bawang lah, nak potong sayur lah, nak set up barang-barang lah kan? Jadi kamu pergi rumah jiran kamu tu dan tolong dia, ringankan kerja dia untuk untuk menjayakan majlis yang dia nak buat tu. Okey, yang kelima, selalu bertegur sapa dan menziarahi mereka. Bertegur sapa. Bertegur sapa ni contohnya kan, kamu keluar daripada rumah, nak pergi kedai, tiba-tiba lalu dekat rumah Makcik Kiyah tu nampak Makcik Kiyah tengah sapu sampah. Tegurlah, "Hai Makcik Kiyah." Tegur dia macam tu. Maksudnya tak adalah kamu lalu buat tak nampak je dia kan. Nanti dia rasa apa? Dia ni lalu buat tak nampak je kat aku. Macam aku tak ada je kat sini kan. Tak adalah Makcik Kiyah kata macam tu. Jadi bila kamu tegur jiran kamu akan rasa, bagusnya budak ni, mesranya dia. Nanti dia pun akan rasa macam suka nak bergaul dengan kita. Okey. Menziarahi mereka. Menziarahi ni tak semestinya waktu jiran kita tu sakit tak sihat je. Waktu mereka sihat pun kita boleh pergi ziarah mereka. Bila kita menziarah mereka, automatik itu menggambarkan yang kita ni apa? Mengambil berat tentang jiran kita, prihatin terhadap jiran kita. Kalau tak ada masa, contohnya lah kan, kalau tak ada masa, hari-hari biasa sibuk, tak sempat nak pergi ziarah jiran kan. Kalau hari-hari raya tu, pergilah mengunjung ke rumah jiran, tanya khabar, macam mana, sihat ke tidak, buat apa sekarang kan. Yelah kadang-kadang kita nak pergi saja-saja nak pergi rumah jiran kita tu, kita tak ada masa, kita banyak kerja lain nak kena selesaikan kan. Jadi bila ada hari-hari raya ke, bila kita berkesempatan lah, pergilah menziarahi jiran kita dan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, yang kelima. Apa yang kelima? Menjaga harta benda jiran dengan baik. Contohnya kan, kalau kita kadang-kadang jiran ni kan, kadang-kadang kita ada juga pinjam-pinjam barang dia kan. Contohnya nak cakar sampah. Tiba-tiba penyakak tak jumpa pula lah kat mana. Kita pun pinjamlah penyakak dekat jiran sebelah kan. Lepas tu kalau kita pinjam barang, tak kisahlah barang apa, penyakak ke, cangkul ke, penyapu ke, apa ke, kita mesti jaga harta jiran kita tu dengan baik. Kita mesti jaga harta benda jiran kita tu macam mana kita jaga harta benda kita. Barulah nanti jiran pun dia percaya dengan kita. Hari tu aku bagi dia pinjam, dia jaga barang aku baik. Kali ni boleh lagi lah kalau aku nak bagi dia pinjam. Jiran pun tak teragak-ragak kalau nak bagi kita pinjam barang dia. Okey, seterusnya, memelihara maruah dan keaiban jiran. Okey, biasalah hidup berjiran ni kan, rumah dekat-dekat. Okey, kadang-kadang mungkin kita dengar bising-bising dekat rumah jiran sebelah. Mungkin jiran sebelah tu bergaduh suami isteri atau anak-anak dia bergaduh kan. Okey, ataupun mungkin kita lihat sesuatu yang
Tak sepatutnya kita lihat tiba-tiba kita ternampak. Tapi dekat sinilah kita punya ni, kita jangan sebarkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dekat jiran yang lain. Sebab apa? Sebab itu boleh memalukan jiran kita. Ingat, kalau kita sebarkan aib orang lain dekat dunia ni, nanti dekat akhirat nanti Allah akan buka balik aib kita dekat semua umat manusia. Tapi kalau kita pelihara aib orang dekat dunia ni, kita tak menyebarkan aib orang lain, dekat akhirat nanti Allah akan pelihara aib kita. Semua kita ni ada je keaiban masing-masing. Kan? Cuma Allah pelihara aib kita. Allah tak bagi orang lain nampak aib kita tu. Okey, apa maksud aib? Aib ni maksud dia perkara-perkara yang memalukan. Okey, dan yang terakhir, bersikap amanah dengan jiran kita. Amanah ni maksud dia jujurlah. Okey, contohnya kan, macam jiran kita tu dia tak ada dekat rumah. Lepas tu dia bagi tahu kita, Siti, nanti tolonglah tengok sekejap rumah aku ya. Aku tak ada dekat rumah ni. Jadi kita pun kena jaga amanah. Kena tengok-tengokkanlah rumah dia. Jangan pula kita yang pergi rumah dia. Kita yang pergi ambil. Dia tak ada kan, tak nampak kan. Kita pula yang pergi ambil barang-barang dia. Kita pula yang pergi mencuri barang-barang dia. Jangan buat macam tu. Kita mesti bersikap amanah dengan jiran kita. Okey, contoh yang lainnya bersikap amanah ni, kadang-kadang jiran yang rapat kan, dia akan ceritalah apa-apa cerita berkaitan dengan keluarga dia dekat kita. Kita pula jangan bawa cerita dia tu pergi cerita dekat orang lain. Sebab itu amanah untuk diri kita untuk pegang cerita dia tu. Sebab mungkin dia percaya dengan kita. Jadi dia pun bercerita dengan kita. Kita ni jangan duk pergi sebar-sebar apa yang dia cerita tu kat orang lain. Ingat tu. Okey. Sebenarnya banyak lagi cara-cara untuk menjaga hubungan baik dengan jiran. Ustazah bagi contoh 7, 8. Sorry ya, Ustazah tersilap ni. Okey, Ustazah harap kamu dapat mengikuti dengan baik kelas kita hari ini dan dapat mempraktikkan serba sedikit apa yang Ustazah ajar ni dekat jiran kamu. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih atas tontonan kamu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.